baru kita boleh go live. Kalau ada apa-apa kau nak ni, Kenapa? nak kalau aku sebut kau nak admin nak masukkan apa semua kat mana? Kau buat kat phone lah ke apa? Admin masukkan apa? Macam itu kan kalau aku sebut link apa semua kan, kau akan masukkan dekat bahagian komen tu. Admin akan masukkan dekat bahagian komen tu. Kau buat kat phone lah. Okay. Takut kadang aku lupa nak cakap apa kan. Tertinggal. Jom lah start lah. Dah start. Dah ke? Oh, okay. Mana apa? Control plus ni kalau nak highlight tu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua warga netizen? Adakah yang online bersama-sama dengan saya hari ni? Ya, insyaAllah seperti mana yang telah kita jadualkan hari ni, kita akan saya akan kongsikan beberapa tips ataupun trik dan juga macam mana nak mulakan Google Classroom. Sebab ramai yang tanya saya, walaupun iklan untuk training tu dah keluar, tapi ada lagi yang tanya saya secara personal, macam mana nak start Google Classroom ni, macam mana nak start especially siapa-siapa rakan-rakan dulu yang seronok mengajar secara offline ni, tiba-tiba untuk norma baru ni nak kena mula secara online. Alright, so kita mulakan sesi pagi ni. Tapi sebelum tu sebelum kita mulakan, siapa yang bersama-sama dengan kita pagi ni, saya minta tolong share ke, like ke, kan, banyak-banyak share pada rakan-rakan yang baru bersama-sama kita, tolong share so that nanti kita boleh kongsikan ilmu yang saya nak kongsikan pagi ni berkaitan dengan Google Classroom quick start. Okay, mula pantas lah. Maknanya tak adalah nak kena duduk menghadap nota dan sebagainya. Kita just nak buat secara pantas macam mana nak mulakan Google Classroom. Okay, dan saya akhiri nanti dengan sedikit tips lah untuk siapa-siapa yang macam mana nak bertukar kepada mode online kan, apa yang nak kena sedia. Okay, sebenarnya tak perlu sedia banyak-banyak pun. Ada yang mungkin dah borong kamera ke kan, webcam ke, mikrofon yang mahal-mahal ke, so tak perlu pun sebenarnya kan. So boleh guna mana yang ada dulu, kita mulakan dengan apa yang ada dulu. Okay, tapi kena mula sekarang lah kan, kena mula sikit-sikit to get familiar. Maknanya nak familiarkan diri dengan kelas online. Okay, so tolong share rakan-rakan yang ada dekat luar sana, netizen yang ada dekat luar sana yang bersama-sama dengan saya pagi ni. So saya nak kongsikan berkaitan dengan Google Classroom quick start dan juga tips dan juga trik macam mana nak bersedia dengan Google Classroom. Okay, so sebab kita semua dah sedia maklum, kebanyakan kelas akan dibuat secara online. Okay, dan yang seronoknya bila guna Google Classroom ni, ataupun ialah guna Google Classroom lah, saya fokus kepada Google Classroom ni, adalah kita boleh plan dah siap-siap apa topik yang kita nak ajar. Video tu kita dah boleh upload dan juga kita schedulekan, kita jadualkan bila akan dipaparkan
pelajar-pelajar boleh mula akses video-video lecture kita, kan. Begitu juga dengan assignment, projek dan sebagainya. So Google Classroom ni memudahkan, memudahkan pensyarah, guru, ustaz-ustaz, kan, untuk berkongsi secara online dan secara lebih tersusun dan teratur. Dan ada juga setengah IPT yang gunakan sistem mereka sendiri. Ada yang develop Moodle untuk buat perkongsian. Tak ada masalah. Boleh gunakan. Tapi hari ni saya nak kongsikan berkaitan dengan penggunaan Google Classroom. Quick Start. Quick Start ni maknanya apa? Maknanya siapa-siapa yang belum lagi buka pun Google Classroom.google.com tu, nak tengok macam mana dia punya environment tu, inilah kelas dia. So lepas ni dah tengok sedikit sebanyak perkongsian saya ni, dah boleh set up lah, kan, dah boleh set up kan. So boleh tolong kongsikan rakan-rakan yang ada dekat online sana, so that yang lain yang tak bersama-sama dengan kita pun aware yang kita sedang online pada pagi ni. Alright, so tolong komen, kan, tolong share, tolong press button like, so that rakan-rakan yang lain pun aware lah apa yang event yang berlaku sekarang, iaitu sedikit perkongsian berkaitan dengan Google Classroom Quick Start, dan juga tips lah, tips untuk siapa-siapa yang baru saja nak mulakan online class, baru sangat nak mulakan, sebelum ni tak pernah pun bercakap depan PC seorang-seorang, so lepas ni nak kena bercakap dengan PC seorang-seorang, dalam bilik seorang-seorang, kedap bunyi lah, kan. So bercakap seorang-seorang seolah-olah macam ada ramai orang tengah bersama-sama dengan kita. Alright, so ada beberapa orang yang telah pun online. So saya nak mulakan pagi ni dengan Google Classroom Quick Start ni. Dan ada sedikit nota lah sediakan, nanti di hujung kelas nanti netizen sana boleh download nanti nota ni, nota ringkas berkaitan dengan Google Classroom Quick Start ni, dan juga tips, sedikit tips untuk mereka-mereka trainer, guru-guru, ustaz-ustaz, kan. So ada ustaz-ustaz yang dah start pun kelas Google Meet ni, Google Classroom ni, dia start buat grup dan sebagainya secara tersusun lah, talaki kitab, kan. So ada tajuk-tajuk dia, so sangat menarik, sangat meriah, kan, secara online, walaupun tak boleh nak pergi kuliah di masjid dan sebagainya, tapi para asatizah ni ada inisiatif untuk mulakan Google Classroom. Alright, so dan di hujung nanti saya akan promote sikit berkaitan dengan training yang terdekat ni. Training yang terdekat ni akan dianjurkan oleh Quizsell pada 27 hari bulan Jun nanti, kan, 27 hari bulan Jun, hari Sabtu. So siapa yang ada kelapangan ataupun yang tak ada plan apa-apa lagi, so boleh log siap-siap, kan, pukul 9 sampai pukul 1 saja. Sekejap je, kita ajar dalam 4 jam, insya-Allah dah boleh kuasai penggunaan Google Classroom. So dalam tu ada banyak lah, konten yang kita akan ajar. Bukan macam hari ni lah, hari ni saya just nak perkenalkan macam mana kita nak start secara asas. So, kalau training tu kita ajar lebih detail macam mana nak set up assignment, macam mana nak grading, kan, macam mana nak bagi markah dan sebagainya, apa tools-tools yang kita nak gunakan untuk berikan assignment, lepas tu macam mana student nak tengok markah dia orang dan sebagainya. Yang tu dalam kelas yang lebih proper lah. So nanti saya akan kongsikan. Di hujung nanti saya akan kongsikan. Tapi secara asasnya kita akan buat pada 27 hari bulan nanti. So boleh log date, dan link pendaftaran nanti saya akan kongsikan. Alright. Ada yang komen Google Classroom pula. Google Classroom, kan. Kita buat Google Classroom, insya-Allah. Alright, dalam nota ringkas ni, yang ni boleh download nanti boleh download, saya akan kongsikan link dia. So dalam nota ni tak banyak pun, saya just kongsikan berkaitan dengan structure untuk main screen bagi Google Classroom. Kemudian apa yang ada dalam Classroom.
dia secara ringkasnya Google Classroom ni memang straightforward. Dia sangat mudah sebenarnya. Okey, sangat mudah untuk digunakan. Okey, dan kita boleh akses melalui PC ataupun laptop dan juga menggunakan smartphone. Kan? So kalau nak cepat guna smartphone je. Kita dah set up siap-siap guna PC. So kita monitor menggunakan smartphone kita je. Saya percaya masing-masing semua dah ada smartphone, dah install apps Google Classroom. Jadi nanti boleh pantau assignment ke kan. Jangan nak grading pula guna smartphone, nanti tak nampak tulisan-tulisan kan. Grading nak guna laptop lah. Okay. Tapi asas lah macam mana kita nak setakat nak release assignment, nak release soalan projek, nak release soalan test, itu semua guna smartphone je. Okay. Kemudian ini bahagian class stream, apa yang ada, apa structure dia. Okay. Dan sedikit tips and trick nanti saya akan ulas lah sikit. So ini adalah, ini secara ringkas saya nak tunjukkan kelas yang akan kita buat dalam masa terdekat pada 27 hari bulan, hari Sabtu, 9 hingga 1 tengah hari, 4 jam je. Yuran RM30, pengajarnya saya sendiri. Okey, dan sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor ni lah. Okey, so nombor ni. Okay, dan kalau nak daftar nanti boleh klik terus link ni. Nanti boleh download nota ni dekat sini kan, dekat sini. Alright, so bit.ly/kelas Google Pantas. Ni boleh download nota yang saya kongsikan ni. Okey. So boleh download nanti. Alright, so kita nak mulakan quick start. Macam mana kita nak mulakan Google Classroom. Okey, so saya akan ke new Windows. Okey, so kita akan pergi ke Classroom, classroom.google.com. Okey, so ingat link ni adalah untuk kita akses ke Google Classroom lah. So link dia adalah classroom.google.com. So okey, kemudian kita akan login. So login, boleh login akaun yang percuma, ataupun kalau katakan sekolah IPT dah ada akaun Google untuk institusi, so boleh terus login dengan menggunakan akaun tersebut. Sebab apa? Sebab storage untuk institusi ni dia lebih besar lah, lebih besar, unlimited. Kalau guna yang free ni boleh simpan sehingga 15 gig. Okey, walaupun dia percuma, dia ada limit. Tapi kalau gunakan email institusi ni, dia lebih banyak storan, storage dia lebih besar. Jadi itu yang penting. Okey, so saya akan login dengan email percuma dulu kan. Okey, alright. So benda yang pertama yang kita kena buat adalah kena pergi ke link, kemudian login. So anda akan dapat interface macam ni lah. Okay, kalau tengok dekat sini, saya tak create pun lagi kelas untuk akaun saya tadi. Okay, saya tak create pun lagi kelas. Okay, so anda akan dapat menu ni. Kemudian ada satu button dekat sini untuk create ataupun untuk join. Okay, so kalau kita klik dekat sini, kita boleh pilih lah sama ada kita nak join kelas ataupun kita nak create kelas. Ini button yang penting lah. Alright. Kemudian kemudian kita ada button untuk Google Apps. Ini untuk kita pergi ke Google Apps, shortcut dia, dan ini adalah setting untuk akaun kita lah. Alright, so kosong, masih belum ada lagi kelas. So kita akan create satu kelas. So pergi ke bahagian icon plus ni. Okay, so bila kita klik, dia akan ada pilihan untuk join kelas ataupun create kelas. So kita nak create kelas hari ni. Okay, ini quick start untuk create Google Classroom. So mana-mana cikgu ataupun ustaz-ustaz yang belum lagi set up apa-apa pun, so inilah button yang paling penting. So kita nak create Google Class. Okay, so klik. Okay, kemudian since saya gunakan akaun percuma tadi, dia akan keluar pop-up macam ni. So dia akan keluar pop-up macam ni. So jangan risau, just klik je, kita dah baca, klik pada continue. Okay, so kemudian kita akan dapat
pop-up form macam ni, simple je, untuk create kelas. Untuk create kelas, kelas apa yang kita nak buat. Okay, so ini penting lah, supaya nanti kita boleh bezakan. Kalau ada subjek yang lebih kurang sama, kita tahulah ini subjek untuk kelas ini dan ini subjek untuk kelas yang satu lagi. Okay, kemudian saya nak kena zoom sikit lah. Yang ni untuk saya isi ni. Besar sangat. Alright. Boleh Okay. So, benda pertama saya akan masukkan adalah nama kelas lah. Okay. So, kita nak mengajar orang, kita nak create kelas. So, kita kena namakan dulu kelas tu. So, dekat sini saya masukkan demo kelas. Okay. So, boleh gunakan ikut nama subjek. Kalau ada nombor kod lagi senang lah kan. Kod subjek ke, boleh masukkan. Okay, so demo kelas, section boleh masukkan. Kalau saya buat demo kelas ni untuk fakulti, so boleh masukkan Fakulti Sains Teknologi Maklumat ataupun FSTM kat sini. Okay. Kemudian subjek ni berkaitan dengan apa? Contohnya nak buat berkaitan dengan audio and video editing, katakan. So saya masukkan audio and video editing. Okay. So bawah ni boleh abaikan kalau tak ada ruang, kalau tak perlu isi. So yang ni tak boleh diabaikan. So, kalau dalam jadual kita dah ada tulis bilik seminar apa, so kita boleh masukkan lah. Okay, tapi since kita online, yang ni tak berapa penting sangat. So, once kita dah masukkan yang ni, okay, kemudian kita klik pada button create. Okay, so klik pada button create. So, klik pada button create. Okay, so tunggu beberapa saat. Alright, so dia akan terus masuk ke dalam stream. Ni bahagian stream untuk kelas yang kita baru saja create tadi, demo kelas. Okay, so demo kelas, demo ni demonstration lah, bukan demo KW pula, bukan. Ni demo kelas, demo untuk kelas, demonstration. Alright, so kalau kita nak keluar balik ke menu utama tadi, kita boleh klik pada classes ni. Ni ada menu kan, classroom menu ni, kita klik dekat classes, kita nampak ni kelas kita kat sini. Okay, so ini kelas kita. Kalau kita ada banyak kelas, dia akan create beberapa ikon macam ni lah. Okay, beberapa ruangan macam ni. So kita tahu kelas mana yang kita kena sediakan apa material dan sebagainya. Okay, so untuk masuk balik ke dalam kelas ni, kita klik je. So dia akan bawa masuk ke dalam stream bagi kelas tersebut. Okay, so bila dah ada kelas, ini asas lah, kita dah ada kelas lah. Takkan kita nak mengajar seorang-seorang kan. Mesti nak kena ada student. Jadi nak kena ada student. Macam mana kita nak add student? So kita boleh kongsikan, ni kita boleh kongsikan bahagian ni. Kita boleh kongsikan, ada dua kaedah nak masukkan student. Okey, ada dua kaedah. Berapa? Boleh komen kat bawah tu. Ada berapa kaedah? Ada dua kaedah. Okey, so dua kaedah untuk kita add student. Yang pertama, kita kongsikan kelas kod ni kepada student. Jadi student masuk ke dalam google.classroom.com, dia boleh pergi klik pada join class, masukkan nombor kod ni. Okey. So nombor kod ni kita boleh share lah dalam Google WhatsApp group ke dan sebagainya. So mana-mana student kita dalam WhatsApp group tu dah memang betul student kita kan. Jadi tak adalah terlepas orang lain pula masuk dalam kelas kita. Jadi kita boleh sharekan kod ini ke dalam group WhatsApp kita sendiri untuk subjek tu. So student boleh gunakan kod ni untuk masuk dalam kelas kita. Okey, kelas dalam Google Class ni, Google Classroom. Okey, cara kedua adalah kita boleh pergi ke bahagian people. Okey, dekat bahagian people ni kita ada teacher, kita ada student. So kita boleh klik pada ikon ni. Ikon ni bila kita mouse over, dia akan keluar apa ni? Invite students. So kita boleh invite student melalui email. Okey. So make sure kita tahulah semua email tu adalah email yang betul. Okey. So ini kerja renyah sikitlah. Maknanya kita sendiri kena key in. Tapi yang betulnya itu student kita lah kan. So kita boleh key in, itu lebih selamat. Maknanya kalau dia nak daftar, dia kena verify dengan kita. Ini email dia. So ini yang kita akan masukkan dalam sistem. Contohnya katakan saya nak masukkan satu lagi email saya. Okey. So student ni nanti akan dapat kebenaran lah untuk akses dengan menggunakan email yang dikongsikan. Jangan dia bagi email lain, lepas tu dia login dengan email lain. Itu memang tak boleh. Okey, so kalau boleh seorang student tu bagi satu je email.
Dan lebih baik digunakan email institusi. Maknanya kalau dia student IPT, dia dah ada email universiti di sini ataupun institusi di sini. Jadi boleh gunakan email tersebut. Okay. So, bila dah masukkan, klik pada button invite. Okay. So, klik pada button invite. Okay. Tunggu beberapa saat. So, dia akan appear dekat sini. Okay. So, dia akan appear dekat sini. Alright. Satu lagi. Selain daripada student, kadang-kadang satu kelas ada team teaching. Kalau dekat quiz ni ada team teaching. Ada lecturer yang mengajar untuk lecture lah, bagi syarahan lecture. Ada 2 ataupun 3 orang lecturer yang akan mengajar bahagian lab. Sebab lab pun dah kecil ya, grup-grup kecil. Lab ataupun tutorial. Jadi kita boleh invite kawan-kawan team teaching kita sekali. Okay. So boleh klik dekat sini, dekat bahagian invite teachers ni, ikon dia, klik je. Kemudian kita masukkan email dia. Katakan contoh tak ada. Satu lagi email saya. Kan? So invite. Oh, tak boleh. Jadi invite orang lain lah. Kan, invite. Invite lah siapa-siapa kan. Ini sebagai contoh je. Okay, tak apa. Nanti kita boleh remove nanti. Jangan risau. Alright. So, saya masukkan je lah siapa-siapa. Okay. So, klik invite. Macam kelas kungfu pula kan. Ada pendekar yang kita invite. Okay. So, itu adalah step untuk kita masukkan pelajar-pelajar kita. Okay. 2 kaedah. Tadi gunakan sama ada nak gunakan code. Okay. Code yang daripada main interface ni. Okay. Ada code kat sini. Kita boleh klik kalau tak nampak. Okay. So, boleh copy. Okay. Sharekan pada pelajar-pelajar kita. Kemudian dia boleh join. Ataupun satu lagi kita boleh manually add dia dalam bahagian people. Okay. Okay. Student dah ada, katakan contoh. Student dah ada. Kita dah set up kelas. Student dah ada. Okay. Ada beberapa aktiviti yang kita boleh buat sebelum kita mula kelas. Mungkin kita boleh ubah sikit appearance dalam kelas ni. Nak bagi nampak cantik ke. Okay. So, kita boleh pilih team. Kan? Nak tukar. Kalau kata tim warna hijau ni tak berapa menarik, so kita boleh tukar warna lain yang lebih sesuai. Okey, contohnya kelas audio video tak ada pula gambar yang berkaitan ni. Tapi kalau ada boleh ubahnya dekat bahagian sini ya. So klik dekat bahagian select team. Ni select team. Okey, dekat sini. Okey, so klik dan pilihlah arts ataupun design mana yang kita rasakan sesuai. Okay. So, select. Katakan nak warna biru. So, select theme. Okay. So, dia akan update lah. Okay. So, dah update. Alright. So, itu dua aktiviti yang kita dah buat pagi ni. Kemudian, seterusnya saya nak bawa ke classroom. Okay. Ringkas je kita nak buat hari ni. Classroom. Ini pun adalah aktiviti yang sangat penting. So, student dah ada apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak berikan, tugasan apa yang kita nak berikan ataupun nota apa yang kita nak share. So kita pergi ke bahagian classwork. Okay, so pergi ke bahagian classwork. Kita ada stream, classwork, people. Okay, so kita tadi dah add student dengan team teaching kita tadi. Okay, so kita boleh pergi ke classwork. So kita create pada button create. Okay, so dekat sini ada assignment, quiz assignment, question, material, okay, reuse post dan juga topik. Dan yang kalau nak pastikan kita punya classwork ni tersusun, kita boleh start dengan topik. Okay, so start dengan topik. Okay, masuklah chapter. Katakan chapter 01. Overview of audio and video editing. Alright, so add. Okay. So ini adalah topik. Okay. Dan kita boleh create dah siap-siap sebenarnya. Kalau kita ada proforma tu, kalau pensyarah dia tahulah ada proforma ataupun
course layout tu kita dah boleh masukkan siap-siap. Sebab mungkin setiap chapter tu dia ada aktiviti dia. Contohnya sampai chapter 5 nanti ada quiz kata ataupun ada test 1. So boleh letakkan test 1 dekat situ. Sekiranya ada banyak, katakan contoh ini tips lah sekiranya kita ada banyak chapter 1 ni ada sampai 3 part katakan contoh So kita boleh gunakan kaedah macam ni So gunakan topik, kemudian kita buat short form sikit lah kan, chapter 01. Okay, audio, video, editing. Okay, so level 1 katakan, ataupun part 1 boleh gunakan P1. Okay, so kita tahulah ini adalah part 1. Okay, okay, so kalau kita ada part 2 kita boleh masukkan P2. Okay, so ini sebagai subtopik lagi. Ini untuk chapter 1. Tapi kita kena kekal lah CH ni untuk 01. Kemudian bila dah masuk chapter 2 barulah kita buat CH02, tajuk lain pula lah. Kan? So P1. Contoh kalau ada lagi subtopik dalam tu. Sebab kadang-kadang satu chapter tu dia ada banyak topik nak kena cover, mungkin nak kena 2 folder katakan contoh. Dan kita boleh rearrange kita boleh tarik dia letak ke bawah. Kita boleh rearrange lah. Maknanya chapter 1, okay, chapter 2 lepas tu kita boleh create subtopik. Okay. So katakan contoh katakan contoh nak buat assignment. Ini basic lah, dah masuk kelas mengajar, kita nak buat assignment, nak berikan assignment ataupun nak letakkan nak kongsikan nota. Okay, so kita boleh create assignment ataupun boleh masukkan material ataupun boleh buat quiz. Okay, so kita boleh klik pada assignment, katakan contoh nak buat assignment. Okay, dia mudah, kita masukkan assignment, tajuk assignment assignment 01, project proposal. Okay, buat proposal dulu kan, standard lah tu. So cerita sikit, dan kalau boleh jangan cerita lebih-lebih kurang, dia kena cerita secara detail. Ini juga tips dia. So kena bagi instruction secara detail kepada pelajar-pelajar. Macam mana dia orang boleh dapatkan markah lebih, macam mana dia orang boleh hilang markah, kena ceritalah dalam ni. Kalau tak cukup nak cerita kat sini, boleh tambah material. Material yang sesuai lah. Dan material ni kita boleh ambil daripada mana? Daripada Google Drive, kan? Daripada link, kalau kita ada link, mungkin link tu ada dekat dalam LMS ke kan, contoh ke. Ataupun dalam mana-mana page kita sendiri lah. Katakan pensyarah ada website dia sendiri, so dia boleh link kan. Okay, ataupun ada dalam PC pensyarah, so kita boleh klik file, kemudian kita upload. Okay, kita upload masuk ke dalam Google Drive. So segala konten yang kita upload ni dia akan masuk ke dalam Google Drive pensyarah tu sendiri, akaun pensyarah tu sendiri. Jadi dia dah synchronize lah dengan Google Classroom ni, dia dah synchronize dah dengan Google Drive. Jadi mudah. Okay, so kita boleh upload je dekat sini. Pilihlah dokumen apa yang sesuai. Okay, so kita boleh upload, klik pada button upload. So dia akan appear dekat sini selepas kita masukkan instruction. Okay, so contohnya saya masukkan instruction. Ini contoh Okey. Kemudian untuk siapa? Untuk semua student lah kan. Untuk semua student yang ada dalam kelas ni. Okey. Kemudian berapa markah? Okey. Berapa due date? Bila due date? Kalau ada due date, kita akan masukkan due date lah. Apa topik dia? So select topik yang akan di cover. Lepas tu kita boleh create rubric. Kita boleh create rubric. Yang ni kita tak akan masuk secara detail Okay, so bahagian rubrik ni kita akan cover dekat dalam training nanti. Dalam bahagian rubrik ni kita just quick start je. Kita just nak submit je assignment, so student boleh submit assignment. Okay, so kita boleh schedule kan bila kita nak release soalan ni. Katakan contoh masa ni kita dah tengok kalendar kita, okay, lepas 2 minggu baru kita akan release. Jadi kita boleh tengok pada schedule. Okay, so bila kita nak release kan. So kita tak payah risaulah bangun pagi tiba-tiba lupa ke nak. Kita boleh set dah sekarang. Untuk kelas yang akan mula mungkin semester baru ke, kita dah boleh set dah. Okay,
So dia akan automatic appear dalam notification, dan student akan dapat semua notification sebab dia akan link dengan Google Calendar. So student yang ada Google Calendar dia akan dapat notification lah. So semua orang pakai Google Calendar kan. So boleh activate kan, minta student activate kan Google Calendar, so masing-masing akan dapat notification daripada assignment. Okay, so kita klik schedule, so dia akan masukkan. Alright. So sekarang kita boleh nampak dekat bahagian sini ada assignment 01. Kan? Tapi katakan contoh, ini bukan untuk chapter 01 ni, part 1. Ni dekat bahagian atas ni. Katakan contoh lah. Ini chapter 2 lah kan. Saya nak edit sikit supaya tak confuse. Rename. Kan? Kita boleh rename. So chapter 2. Okay. Katakan contoh ini adalah untuk assignment bagi chapter 01 bukan 02. Jadi kita boleh tarik dia letak dalam chapter 01. Jadi kita boleh rearrange. Dan bukan sahaja assignment, banyak lagi elemen ataupun material yang kita create ni kita boleh rearrange, kita susun elok-elok. Jangan main create dia berterabur je kat dalam tu, jangan. Okey, nanti kita pun confuse. Okey. So itu adalah antara aktiviti yang kita boleh buat lah. Kan? So kita akan itu yang saya nak cover untuk hari ni. Macam mana kita nak create kelas, invite student, invite team teaching untuk create assessment. Okey, sama proses untuk masukkan material nota dan sebagainya kita boleh letak kat sini juga. So masukkanlah kat sini notes. Okey. Masukkan attachment kan. Lepas tu post. Okey. Okay. So post ni sekarang ni, notes ni ada kat luar. So tarik dia, letak notes ni notes apa. Okay. So kalau untuk chapter 01 kita masuklah notes chapter 01. So penuhkan dia punya description. Okay. Penuhkan dia punya description. So notes chapter 01. Okay. So save. Okay. So always jangan main letak je. Masukkan dia dalam grup-grup dia. Ni macam Explorer lah kan, window Explorer. Kita suka susun dalam layout kita ni, dalam classwork kita supaya nampak lebih tersusun. Okay, so itu adalah perkongsian saya untuk hari ni. Jadi siapa-siapa yang masih lagi tak tahu macam mana nak start kan, dia cukup mudah. Okay, dan kalau kita nak share something untuk student kita pun, announcement dan sebagainya, so kita boleh masukkan dekat depan ni je. Masuk ke dalam bahagian stream ni dah ada bahagian share something. So kita boleh share lah. Okay, welcome to demo class. Contoh kan. So lepas tu letakkan video kita, perkenalkan diri dan sebagainya. Okay, so lepas tu post. So sebab walaupun announcement kita masih lagi boleh letakkan attachment. Jadi senang. Sudah masuk tu dah ada welcome video. Okay. Alright. So kemudian saya nak kongsi sikit sebelum saya akhiri sesi saya pada pagi ni, saya nak kongsikan sikit berkaitan dengan tips. Nak kongsikan sikit tips macam mana kita nak mulakan. Ini sifu saya lah yang kongsikan pada saya. Untuk siapa-siapa yang masih belum lagi takut-takut kan, takut-takut macam mana nak start kelas online ni. Okay. So jangan risau Yang pertama sekali, take your time. Kan? Sekarang ni belum lagi start kelas. Jadi ambillah masa. Sehari mungkin sejam ke untuk kita dapatkan feel macam mana nak buat kelas secara online. So paling mudah Google Classroom. Okay? Kemudian masih belum terlambat. Kita boleh sebab kita semua sedia maklum. Kita pelajar-pelajar kita ini semua adalah situasi yang sangat baru. Kalau kita nervous, student kita lagi nervous macam mana nak belajar online kan. Jadi lecturer tak boleh nervous. So kita kena practice lah. Kita kena practice macam mana nak cakap depan kamera dan seolah-olah kita interact seolah-olah macam ada orang tengah tengok. Faham ke tak faham? Kalau tak faham tolong komen kan. Ada tak yang komen? Tak ada pun. So boleh komen Okay. So kita kena cuba fahami. Kalau kita rasa nervous, student kita pun nervous. Dia pun tak tahu macam mana dia dah lah duduk rumah kan. Duduk dengan mak ayah kat rumah lagilah. Stres kan. Masuk kelas, lepas kelas. Okay. So secara online pula tu. Jadi
kita kena aware lah. So take your time, relax. Okay, buat sikit-sikit. Jangan terus nak belajar semua dalam masa satu hari, memang stres lah. Okay. Kemudian master one or two new tools at a time. Macam contoh hari ni duduk sambil-sambil tu kan, kita dah pun dalami Google Classroom. Quick start Google Classroom. Dah pun mahir satu tools. Kan? Untuk online ni ada banyak sebenarnya tools yang kita boleh gunakan untuk support. Kalau tuan-tuan perempuan kat luar sana dah mahir, dah biasa dengan Google Drive, dah mahir dengan Google Doc, kan? Dah mahir dengan Google Slide, Google Sheet dan sebagainya, itu dah tambah beberapa tools. Okay? Belum lagi tools-tools yang lebih mudah, Kahoot ke apa lagi tools yang boleh kita gunakan untuk pelbagaikan aktiviti dalam kelas. Kita belajar satu demi satu. Jangan sehari tu nak belajar semua. Itu lagi stres lah kan. So cuba dapatkan guru untuk belajar. Okay, kalau rasa macam nak dalami lebih banyak lagi ilmu berkaitan dengan Google Classroom, boleh ikuti training yang terdekat yang saya dah cerita tadi, saya dah kongsikan pada yang baru sampai, baru join kita pada hari ini, pada pagi ni. Kita ada training yang terdekat ni pada 27 hari bulan Jun. Okay, boleh daftar, nanti saya akan kongsikan link. Okay, boleh daftar dekat situ. Dan ada yuran lah sikit kan. Kita buat kelas tak lama, dalam 4 jam je. InsyaAllah kita akan cuba kuasai semua sehingga archive lah. Maknanya dah habis kelas tu, kita nak buat apa dengan konten tu, kita boleh archive kan. Okay, kemudian reset your expectation. Sebab dia akan berbeza, sangat berbeza. Offline dengan online sangat-sangat berbeza. Okay, kalau offline kita kena berada dalam kelas, kita kena datang kelas tepat pada masa dia, kemudian kita kena entertain semua masalah-masalah student dan sebagainya. Tapi online ni kita dah boleh plan lah. Maknanya ada video top chapter 1, 2, 3 tu kita boleh hasilkan, kemudian kita boleh upload terus. Kemudian kita boleh schedule kan. Dan kita boleh monitor. Selepas kelas tu kita boleh tanya macam mana lecture hari ni, ada apa-apa soalan tak? So kita boleh sentiasa pantau. Kita tak perlulah nak kena bersiap kan, pagi-pagi kelas pukul 8 kita nak kena bersiap dan sebagainya. Tak perlulah. Bukannya tak perlu bersiap langsung tak bangun tidur ke, tak, bukan. Tapi kita boleh rancang. Kita boleh rancang aktiviti pengajaran kita dengan lebih berkesan. Okay, so pelan-pelan. Kalau kita ada banyak kelas lagi lah, kita kena plan dah siap-siap. Okay, ada 3 kelas, 3 subjek yang berbeza, 3 soalan yang berbeza kan, 3 soalan projek yang berbeza. Kalau ada 5 satu projek, 5 soalan projek yang berbeza. Okay, so dah kena plan dah. Dah boleh upload, dah boleh plan, okay, bila kita nak release. Okay, kemudian tips saya yang seterusnya adalah just be yourself. Kan, kita macam bercakap dengan kawan-kawan kita lah. Kita tak perlu nak skema sangat kan. Tak perlu. Kita just seolah-olah kita imagine mereka pun mengharapkan orang yang boleh bercakap macam orang normal lah, bukan yang pembaca berita kan. Tak. Jadi kita cakap tu seolah macam kita bercakap dengan anak-anak kita lah. Kan, so student expect kita just be ourselves. Okay, so tak perlulah nak adakan konten pelik-pelik, nak bersedia pelik-pelik ke, tak perlu. Okay, so jangan stres-stres. So mulakan dengan apa yang ada dekat tangan lah. Start with what you have right now. Okay, kemudian sentiasa berikan feedback. Ini sangat penting sebab student berada di rumah, mereka pun ada masalah mereka. Kan, mereka pun ada masalah dia orang sendiri. Jadi sentiasa kena bagi feedback. Kalau student tanya dalam bentuk teks, kita pun kena reply cepat-cepat. Okay, tak kisahlah kita nak reply dalam bentuk teks ke, kita nak reply dalam bentuk video ke, dalam bentuk discussion ke, forum ke dan sebagainya, kita boleh reply sama ada dalam group ataupun dalam WhatsApp, grup WhatsApp. Okay, tapi yang penting kita kena bagi sebanyak mungkin feedback. Okay, sebab mereka dekat rumah. Lepas tu nak tanya siapa kan, tak sempat nak bergosip pun. Okay, so tak ada kawan-kawan yang boleh, biasa dia orang gosip lepas kelas, tak ada. Jadi dia orang boleh tanya terus pada kita dan kita terus bagi feedback secara detail pada mereka. Okay, so itu untuk mengurangkan stres pelajar-pelajar sekiranya mereka ada masalah. Sebab ada juga pelajar-pelajar ni mereka bila ada masalah dia malu nak tanya kan, dia tanya. Jadi kita encourage pelajar-pelajar ni supaya terus berhubung dengan kita, sama ada secara personal ataupun dalam grup ramai-ramai. Okay, tapi biasanya saya galakkan pelajar-pelajar ni supaya tanya dalam grup ramai-ramai lah, supaya masing-masing orang yang takut malu nak tanya pun dia dapat maklumat tu. Okay,
Dan kalau boleh dalam grup Classroom, Google Classroom ni ada FAQ, kita dah masukkan frequent asked question, apa guideline, apa soalan-soalan yang biasa akan ditanya oleh student, dah ada jawapan-jawapan. Jadi kita dah boleh kumpul lah soalan-soalan tu kan. Boleh kumpul soalan-soalan tu, buat dalam satu dokumen, upload dah dalam Google Classroom kita. Jadi kalau pelajar ada masalah ke, dia dah boleh tengok. Sebelum mula kelas tu dia dah baca dah. Kalau ada soalan macam ni, macam ni cara nak handle. Okey, sebab ini adalah satu keadaan yang baru, bukan untuk kita saja, bukan untuk trainer, cikgu, lecturer, bukan. Student pun ini adalah benda-benda yang baru. Okey. So, itu sedikit sebanyak yang saya nak kongsikan pada hari ini. Okey, dan kalau ada apa-apa persoalan ataupun nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan program yang akan kita adakan dalam masa yang terdekat ni. Okey, so saya nak kongsikan sedikit maklumat berkaitan dengan training yang terdekat. Bengkel asas Google Classroom, walaupun bunyi dia macam asas, tapi sebenarnya banyaklah yang dikongsikan dalam 4 jam tu, kita akan kongsikan semua sehinggalah pensyarah-pensyarah boleh grade, beri markah pada tugasan-tugasan pelajar nanti. Okey. Kemudian okey, so ada maklumat kat sini 9 sampai pukul 1 pagi 1 tengah hari, 4 jam, yuran RM30. Kemudian boleh tanya ataupun ada sebarang persoalan boleh hubungi nombor yang tertera, dan untuk daftar boleh klik terus kan. Dokumen ni saya akan kongsikan So rakan-rakan yang ada dekat luar sana yang baru saja bersama-sama dengan saya untuk dapatkan nota ringkas ni kan, quick start ni, boleh download dekat sini, bit.ly/kelas Google Pantas. Okey. So boleh komen dekat bawah tu sekiranya ada sebarang persoalan, boleh komen. So saya rasa sekadar itu daripada saya untuk berkongsian ringkas saya pada pagi ini. So sekiranya ada sebarang persoalan dan sebarang pertanyaan, boleh terus komen di bawah ataupun boleh PM direct ke page FSTM Quiz. Okey, so saya rasa kita tangguh dulu sesi untuk pagi ni dengan surah Al-Asr. Okey, sekian, terima kasih.